A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata alal khair libtigha'i awjillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi. Amin. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-25 tajuknya As-Sakinatu fis Solati. As-Sakinah, tenang, fis Solati, dalam solat. Fi itu ada dua maksud lah, sama ada pada ataupun dalam. Tengok pada siakul kalam. Kalau nak terjemah tu tengok mana yang lebih bersesuaian. Okey, itu yang pertama. Jadi itu tajuk dia lah. So kita akan pelajari pada hari ini berkaitan dengan tajuk tenang dalam solat. Apa benda yang kita nak belajar kat sini tengok tajuk pun kita boleh agak lah kan. Jangan terburu-buru Automatik kita akan boleh agak jangan solat jangan terburu-buru kan. Solat jangan terburu-buru. Okey. Jadi disebut an Abi Qatadah. Sebelum tu suara saya dengar. Saya Dengar Ustaz. Okey, video saya nampak Nampak. Nampak gambar ke nampak muka saya? Nampak gambar. Okey, nampak gambar. Okey, tak apa, settle. Okey. Jadi disebut kata situ as-sakinatu fis solati. An Abi Qatadah, daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, beliau melaporkan bainama tatkala nahnu kami nusolli sedang solat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, izzami'a, tiba-tiba telah mendengar jalabati rijalin. Jalabah ni maksudnya hentakan. Jalabah ni dengan maksud hentakan, detakkan. Rijalin, kaki seorang lelaki. Okey, tak boleh kat situ. Falamma tatkala solat dia sedang solat, qala, dia kata, falamma solat, apabila telah selesai solat. Falamma, dan apabila telah selesai solat. Okey, qala, Nabi berkata, ma sya'nukum, kamu ni apa hal? Terjemah macam tu mudah. Kamu ni apa hal? Qalu, mereka kata, istajalna ila solati. Istajalna, kami telah solat. Kami telah lewat. Istajalna, kami telah lewat. Ila solati, untuk solat. Qala, kata Nabi, fala taf'alu, janganlah kamu buat macam tu. Iza ataitum, apabila kamu datang. Iza ataitum, apabila kamu datang. As-solati, kepada solat. Fa'alaikum, kamu mesti. Fa'alaikum, kamu mesti. Bisakinah, dalam keadaan tenang. Bisakinah, dalam keadaan tenang. Fama adraktum, adraktum, dan tidaklah kamu laksanakan solat. Fama adraktum, maka tidaklah kamu ketahui. Fasallu, maka tidaklah kamu ketahui perbuatan kamu itu. Fasallu, maka hendaklah maka solatlah kemudian bila kamu tahu perbuatan kamu.
Maksud tu ada syarah kat belakang, nanti kita tengok. Fama adraktum, apabila kamu kehendaki untuk solat, fasallu, maka hendaklah kamu solat. Wa ma fatakum, dan apa-apa yang kamu luput, fa'atimu, hendaklah kamu sempurnakan. Fa'atimu, maka hendaklah kamu sempurnakan. Okey, itu yang pertama. Okey. Seterusnya ya. Okey, kita tengok kat situ, hati ma'anil kalimataini al-atiyataini. Hati, datangkan, ma'ani, makna-makna, al-kalimataini, dua kalimah, al-atiyataini, ini. Ma sya'nukum, kamu buat apa kan? Saya terjemah tadi, kamu buat apa? Mahalukum, apa hal kamu ni? Lebih kurang macam tu lah. Apa hal kamu ni? Okey, lepas tu as-sakinatu al-wiqaru. Dengan maksud tertib. Okey. Lepas tu dia kata waddih, jelaskan. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumus solata, idza ataitumus solata. Apa maksud dengan idza ataitumus solata? Ulama syarah apa? Idza qasadatum, apabila kamu berniat. Maksudnya qasad ni mesti dalam keadaan dah bersedia lah. Kan kita antara Imam Syafi'i tu dia tertib kan, dalam bab solat kan dia sangat tertib. Dia kata apa? Rukun berdiri itu adalah rukun untuk solat. Maksudnya kalau contoh seseorang tu tiba-tiba lari gedekung, dia terus angkat takbir. Tak namanya tak namanya berdiri. Tak namanya berdiri. Maksudnya berdiri lah mesti dalam keadaan tu dua kaki itu di atas bumi. Lepas tu apa? Tulang belakang itu lurus. Bagi yang mampu lah. Tulang belakang tu lurus. Dua kaki itu di atas bumi dan tulang belakang tu lurus. Maksudnya macam mana? Kalau duduk tak kira lah. Kalau duduk tak kira berdiri lah. Duduk macam mana? Kaki atas bumi juga, badan tulang belakang lurus juga, tapi punggung punggung itu separas dengan lutut. Itu duduk. Punggung itu separas dengan duduk. So dia tak kira macam tu. Itu takrifan bagi berdiri. Takrifan bagi berdiri ialah mesti takrifan berdiri ialah mesti dua kaki itu di atas bumi, tulang belakang lurus, dada menghadap ke kiblat. Dada dan muka menghadap ke kiblat. Boleh rujuk pada kitab solat lah. Kan? Mensyarahkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan berdiri. Bahasa Arab ni cantik lah. Baru ni yang tahun lepas saya pergi dengar belajar dengan Tuan Guru Ahmad Ridauddin kan. Dia kata kan, kalau berdiri kan, ni berdiri. Kalau dah bongkok sikit ada nama lain. Kalau bongkok macam ni dah ada lain. Kalau macam ni, rukuk. Faham tak? Kalau berdiri, ni berdiri. Kalau sikit je, macam tu, tulang belakang dah macam tu, dah nama lain. Kalau dah macam ni, dah nak macam rukuk, nama lain. Kalau macam ni memang rukuk lah. Itu contoh. Itu kena faham tu. Itu kena faham. Bahasa Arab tu, sebab bila dia Nabi sebut macam tu, Arab dah faham dah. Orang Arab dah faham. Orang Arab yang ada bahasa lah, dia akan faham. Pasal apa? Sebab setiap perbuatan berdiri tu, kalau berbeza keadaan dia, mesti dia dah berubah dia punya istilah ataupun sebutan bahasa Arab dia. Okey. Tu sikit lah. Itu sikit nak sebut masa saya ngaji dengan Tok Guru Ahmad Ridauddin. Ahmad Ridauddin. Dia ada ni lah, antum boleh buka lah YouTube, tengok Tuan Guru Ahmad Ridauddin. Salah seorang daripada orang yang dapat kebenaran untuk mengajar kitab Padai. Mengajar kitab Padai. Dia tak pernah jumpa Padai.
Dia tak pernah jumpa Padaim Mekah tu, tak pernah jumpa, tapi dia dapat kebenaran daripada anak muridnya belajar dengan Padaim. Lepas tu dia dapat mengajar pula kitab. Dia salah seorang salah seorang. Okey, cukup. Itu sikit. Okey. Qasadatun. Apa maksud qasad? Qasad ni dah berdiri. Lepas tu Allah. Ni yang kata ni. Allah. Masa kita sebab alif pada Allah tu. Lepas tu bar itu tu waktu tu lah kita masukkan qasad dekat dalam hati. Waktu lah kita qasad perbuatan solat kita kat dalam hati. Hanya tu dia masuk qasad tu. Qasad ni mesti ada 3. Dia mesti ada apa? Ta'ayun. Lepas tu ta'arud. Lepas tu apa? Ingat tak? Ikram. Rukun qasad apa dia? Qasad lah tu, usolli tu. Bila qasad dia mesti usolli. Kalau tengah sembahyang usolli lah. Kalau apa nama mandi wajib lah. Kan? Kalau ni kalau untuk solat usolli. Kan? Qasad. Lepas tu mesti ta'ayun. Mesti ada qasad, mesti ada ta'ayun, mesti ada ta'arud. Ni ada 3. 3 syarat ni niat. Qasad, ta'arud, ta'ayun dulu baru ta'arud. Ta'ayun dulu baru ta'arud. Okey. Itu maksud dia. Usolli tu. Okey. Apabila kamu ataitu solat, apabila kamu datang nak solat, maksudnya apa? Apabila kamu dah berniat, maksudnya dah angkat takbir. Wa taharraktum. Dan kamu bergerak li'itiyaniha. Bagi mendatanginya. Li'itiyaniha, bagi mendatanginya. Nya tu kembali pada solat. Apabila kamu dah berniat dan apabila kamu dah bergerak untuk menunaikannya. Nya apa? Nya solat. Okey. Tu settle. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Ma'murat, apakah yang dimaksudkan? Dia beza ma'murat dengan makna. Ma'murat, apa nama dia? Dia kena ikut syarah ulama. Bikauli dengan sabdaan Nabi SAW, fala taf'alu. Janganlah kamu buat macam tu. Fala taf'alu al-ujlah. Janganlah kamu buat tergesa-gesa. Secara tergesa-gesa. Al-ujlah. Tergesa-gesa. Wal istisra' dan tergopoh gapah. Al-istisra' maksudnya berlaju-laju lah. Tergopoh gapah tu. Okey. Isyrah qaulu sallallahu alaihi wasallam fi ya'ti. Fima tu sepatutnya. Syarahkan qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ya'ti. Fima ya'ti, pada apa yang berikut. Tengok ayat dia. Fama adraktum fasallu. Apabila kamu hendak solat, maka hendaklah kamu solat. Iza at'ai. Tamat kalau nak jawab tu tulis ai titik 2 bertindih. Tulis iza ataitumus solata. Apabila kamu mendatangi solat, bisakinati, dengan dalam keadaan tenang. Fama adraktum. Dan apa-apa yang kamu ketahui, kamu dapat ataupun kamu ketahui ma'al imam, bersama dengan imam, fasalli, maka hendaklah kamu solat ma'ahu, bersamanya. Ini maksudnya macam tu. Bila kamu nak solat, kamu kena tahu apa perbuatan imam. Apa yang imam buat, kamu buat. Sebab tu itu namanya ada istilah masbuk muafiq tu. Itu ada namanya istilah masbuk muafiq. Jadi istilah masbuk dan muafiq ni, ni kena buka kitab fiqh lah, lain lah. Kena buka kitab suku. Okay, nak cerita panjang. Okay. Apa hal? Ni hanya sebut sikit-sikit je lah. Sebut siapa yang nak tanya tu kemudian. Okay. Seterusnya dia kata, wa ma fatakum, dan apa-apa yang kamu luput. Fa'atimu, maka naklah kamu sempurnakan. Fa'atimu, maka naklah kamu sempurnakan. Apa maksud dia? Wa ma fatakum, dan apa-apa yang kamu luput. Minas solati, daripada sembahyang. Ma'al imani, bersama dengan imam. Fa'akmilu, maka naklah kamu sempurnakannya. Sempurnakan apa? Wahdakum, secara bersendirian. Wahdakum, secara bersendirian. Ba'da, selepas salamun imamin. Selepas daripada salam imam.
Bila kata salam imam bukan salam yang pertama tu. Salam yang kedua. Ini orang silap faham. Mentang-mentang lahnya fardu tu dalam rukun. Yang rukun ialah salam yang pertama. Ya, betul. Tapi yang dimaksudkan dalam mana-mana kitab fiqh yang dimaksudkan dengan salam imam itu ialah salam yang kedua. Pasal apa? Pasal masa saya cakap lah contoh ni. Ni saya cakap. Ni contoh saya berdiri. Tak, saya nak ke depan. Mestilah kena langkah, betul kan? Okey. Satu langkah bergerak. Okey, contoh saya cakap. Saya nak bergerak ke depan. Satu langkah bergerak ke depan. Okey, contoh. Macam ni ke satu langkah? Sabrina? Ke macam ni? 1, 2. 1, 2. 1, 2 tu namanya satu langkah, bukannya satu langkah bergerak, gerak. 1. Sebelah kaki je bergerak. Lagi satu kaki tak bergerak. Itu tak kira, itu tak dimasukkan satu, dia tak dinamakan sebagai satu langkah. Itu namanya satu kaki. Faham Yang dimasukkan langkah ialah 1, 2. Bukannya 1. Faham Okey. Tak kisahlah kiri dan kanan tu, tak kisah. Okey tak kisah kiri kanan. Nak ceritanya langkah tu macam mana? Langkah tu lah 1, 2. Itu namanya baru dikira satu langkah. Sama juga dengan salam. Salam ni ialah yang memang yang fardunya ialah fardunya yang salam sebelah kanan. Tapi kena ingat yang namanya salam imam itulah kanan dan kiri. Pasal apa kanan dan kiri dikira dikatakan sebagai salam imam? Pasal malam yutimu bi wajib illa bi fawa wajib. Itu salah satu daripada sifil lah dekat dalam syariah. Syariat Islamiah. Apa yang dihukum yang tak sempurna dengannya melainkan dengan dia, maka dihukumkan wajib. Mala yutimu wajib illa bihi, apa yang tidak sempurna kewajipannya melainkan dengan ia, fawa wajib, maka jadilah dia wajib. Maka bila yang kata imam tu bagi salam ke kanan, jangan kita berdiri. Jangan kita berdiri yang kanan tu. Lepas imam bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita yang salam yang kedua tu baru kita berdiri. Itu namanya tertib ikut imam. Kan? Itu namanya tertib ikut imam. Orang kita Assalamualaikum warahmatullahi dah bangun. Syekh Nuruddin marah benar orang buat macam ni. Dia cakap Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru yang itu berdiri. Pasal apa? Pasal salam imam tu memang rukun yang pertama, salam pertama tu wajib. Tapi kena ingat tak dinamakan salam melainkan ke kanan dan ke kiri. Okey. Itu sikit lah. Itu sikit. Okey, cukup. Okey. Lepas tu dia sebut wadih. Jelaskan. Isnaini. 2. Mimma. Daripada apa? Awsahu. Wasiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi pada. Hadha. Ini. Al-hadisi. Hadis. Apakah 2 wasiat Nabi? Nabi kata pertama, at-ta'ni. Ada alif hamzah kat situ. At-ta'ni. Menyusun. Fil harakati. Pada pergerakan. Ni. Orang tak faham. Orang cakap, kenapa Imam Syafi'i strict sangat? Sampai ada perbahasan kalau contoh Amirah tengok saya buat. Kalau macam ni, banyak ke sikit? Sikit. Macam ni? Banyak. 2 jari je gerak. Sikit ke banyak? Lama ke sama? Sikit. Sikit. Okey, kalau macam ni? Banyak. Kalau macam ni kira banyak sebab 3. Ni 2. Mana nak tahu banyak ataupun sikit? Tengok kepada huruf. Okey, hang tak tahu banyak ke sikit. Hang tanya kawan hang, 3 orang kawan hang. Kalau macam ni banyak ke sikit? Contoh. Kalau buat macam ni, tengok ni aku buat. 1, 2. Contoh saya buat macam tu. Banyak ke sikit? Hampa tengok lah, rasa tak apa. Hentam je. Okey, kalau macam ni,
semua ittifaq kata apa nama sikit. Walaupun macam ni walaupun buat macam ni. Tapi kalau dua jari ni banyak ke sikit? Banyak. Banyak ke sikit? Amirah, banyak ke sikit? Tak tahu. Tak tahu. Sabrina, banyak ke sikit? Banyak kot. Okey. Kan saya cakap tadi, dia ikut huruf. Hampa rasa banyak? Banyak lah. Hampa rasa banyak? Banyak lah. Sebab dia ikut huruf. Dalam fiqh Imam Syafi'i dia ada sebut al-adatul muhkamah. Antara adatul muhkamah ialah apa? Benda yang dihukumkan banyak ataupun sikit tu diikut pada apa? Pada orang setempat. Kat sini ada dua orang dah cakap yang ni banyak. Tengok, saya buat lagi sekali. Dua orang dah kata banyak. Dapat lagi seorang kata macam tu banyak, maka hukumnya ialah buat macam ni batal. Faham tak? Okey. Tengok lagi saya buat. Okey, ni 5 jari. Banyak ke sikit? Banyak. Banyak Lebih. banyak. Sebab dia tak kira perbuatan, dia dah tak kira perbuatan jari dah. Dia kira apa? Ni dah kira penumbuk dah. Dah kira penumbuk. Dua jari. Satu jari. Sikit. Buatlah lama mana pun. Itu kata itu kata tadi tu ikut pada huruf. Cukup. Mesti ada menyusun pada pergerakan. So kena faham lah tu menyusun pada pergerakan tu. Nabi ajar kita Nabi ajar kita untuk susun pergerakan. Kedua, ijtinabu al-abasu. Menjauhi apa? Perkara yang sia-sia. Antara perkara sia-sia ialah bila tengah semayang, tengok Imam Syafi'i ajar apa. Dalam mazhab Syafi'i kata apa? Mesti kita ni pandang ke tempat sujud. Masa kita berdiri tu sambang pandang ke tempat sujud. Pasal apa? Jangan biarkan mata meliar. Mata meliar tu yang kata Pak Abbas tu. Apa nama? Dikatakan perbuatan yang sia-sia. Jangan buat macam tu. Garu lagi teruk. Kan? Kalau set-set Wahabi lagi teruk dia punya ni. Kan? Allahu Akbar. Saya tengok satu video. Allahu Akbar. Dia tengah semayang seorang-seorang kan. Lepas tu tiba-tiba orang lalu depan dia salam. Itu orang naik, kita tengok daripada tepi nampak semayang ke tak semayang? Tak. Tak dapat semayang. Kita pun nak tengok kata tak semayang. Tapi dia kata, Syed Wahabi kata apa? Benda apa nama, benda kira tak kira apa nama uruf tak uruf ni. Pelik, jangan ikut ni. Tak ada dalil. Tak ada dalil kata dia. Itu masalah Wahabi. Contoh kan, orang benda-benda macam ni. Dia memang, antum tengok lah. Kalau antum tengok dekat orang yang pegangan macam tu, antum tengok lah. Sembayang dia memang macam tu. Siap boleh main handset lagi. Boleh check ni. Boleh check WhatsApp lagi. Kan? Siap ada tu kalau ni, yang dekat saya pernah jumpa yang di depan, dekat saya punya masjid dekat Mesir dulu. Dia kata handset dia bunyi 2-3 kali. Dia dah matikan hidup balik, matikan hidup balik. Lepas tu kali ketiga, dia tekan, solu dia kata. Faham tak? Kau faham tak saya buat macam ni? Macam ni lah. Handset tu, dia ni dah matikan 2 kali. Lepas tu kali ketiga, dia tekan, dia jawab. Soli kata dia. Soli. Bila kata macam tu, dia matikan. Kalau mazhab Syafi'i, automatik batal. Automatik batal. Dia ada perbuatan yang dibolehkan dengan tak dibolehkan. Antaranya tak boleh lah kalam al-janabi. Memang tak boleh. Kalam al-janabi. Apa maksud kalam al-janabi? Kalam yang bukan daripada perbuatan solat. Contoh apa? Soli. Walaupun bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab. Gelak. Contoh kan. Ataupun nangis. Ini gelak. Orang tak pernah lah gelak kat dalam solat kan. Nangis. Kan? Ni contoh yang minta maaf sebut terang-terang saya cakap lah. Contoh ada orang kata ni dekat waktu bulan Ramadan. Allahu Akbar. Baca ayat tentang kiamat, ayat tentang neraka. Contoh. Batal ke tak batal solat tu? Ikram. Batal ke tak solat tu? Kalau ikut mazhab Syafi'i batal. Mazhab Syafi'i batal. Bukan mazhab Syafi'i je batal.
4 mazhab kata batal. Pasal apa? Pasal perbuatan yang menangis tak ada masalah. Keluar suara tu bermasalah. Pasal apa? Dia ada ada makhraj yang bila keluar dia ada maksud. Dia ada maksud, dia ada maksud. Hanya tu kita kena faham tu. Tak faham mengaji lain. Tak faham ngaji lain. Cukup. Tu perbuatan yang sia-sia. Tu perbuatan, nak ceritanya tentang perbuatan yang sia-sia. Lepas tu yang kedua. Kaifa yakunu. Macam mana? Yakunu adalah al-wiqar. Apa maksud wiqar tadi? Bertenang tadi. Fi hayati. Pada keadaan al-ghaddul basar. Fi hayati apa ni? Tertinggal ni. Dia kata kaifa yakunu, bagaimanakah? Bagaimanakah yang dikatakan al-wiqar? Yang dimasukkan dengan al-wiqar tertib fil hay'ah, pada keadaan. Macam mana yang dikatakan? Dikata ghaddul basar. Tu saya cakap tadi tu. Menundukkan pandangan. Tu namanya nampak tertib. Ini mata meliau sambil-sambil baca tu mata meliau. Dia tak meliar. Kan? Jadi dia tak namanya apa nama tertib. Dia tak namanya solat. Macam-macam tengoknya. Lepas tu hafdus sauti, merendahkan suara. Kan? Merendahkan suara. Yang ketiga, adamul iltifatu. Tidak memalingkan muka. Sebab mazhab Syafi'i dia kata apa? Antara anggotanya wajib menghadap kiblat ketika solat ialah dada dan muka. Sebab tu bila ada orang kita solat jemaah, orang batal. Dia nak keluar daripada saf. Kan? Dia nak keluar daripada saf. Kita tak pergi bagi ruang. Contoh dia nak lalu, contoh dia kat depan kita kat saf air penuh pula, lepas tu dia nak lalu tak boleh. Dia tak lalu tak boleh. Kita kena pergi ke tepi sepatutnya. Pasal apa? Nak menjaga dada kita dan muka kita daripada berpaling daripada kiblat. Muka insya-Allah tak ada masalah, ni dada ni. Kan orang langgar dia akan jadi macam ni. So jadi bila macam tu batal lah solat. Serta-merta. Tak faham mengaji lain. Lepas tu wadih, jelaskan isnaini, dua, min, daripada al-adabi, adab-adab, allati, yang turai, meraikan, yang mesti diraikan inda solati, ketika nak solat. Apakah dua adab yang kita mesti raikan ketika nak solat? Apa dia? At-ta'anni fil harakat. Mesti apa? Menyusun pada pergerakan. Mesti menyusun pada pergerakan. Ijtinabul abasi, menjauhi perbuatan yang sia-sia. Macam-macam lah. Main kuku lah. Macam contoh Imam Syafi'i kan. Kan saya pernah cakap kan. Tahiyat awal kan. Tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Imam Syafi'i kata bila masuk je tahiyat kita duduk tahiyat awal, terus buat macam ni. Terus buat macam ni. Tapi rendahlah. Tak payah angkat dulu. Bila sampai asyhadu an la ilaha illallah baru angkat kan. Hanya ni ada hadis. Imam Syafi'i faham hadis ni. Ada pun Imam Malik dia faham hadis yang kata Nabi angkat jari tu macam ni. Dia gerak macam ni. Kata Imam Syafi'i perbuatan tu abas. Faham tak? Kata Imam Syafi'i perbuatan ni abas, sia-sia. Tapi kata Imam Nawawi dia ada dalil mengatakan Nabi buat macam ni. Tapi bila ada dalil tak apalah. Ceritanya macam dia buat macam tu, tapi tiga imam kata apa? Itu bukan dalil tu tak kuat mengatakan bila tahiyat asyhadu an la ilaha illallah macam ni gerak sampai habis, dia tak kira sebagai satu perbuatan solat. Dia kata Imam Syafi'i itu adalah perbuatan yang abas. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Okey. Macam-macam lagi lah antaranya kan.
buat benda-benda yang pelik-pelik lah kat dalam solat. Sebab tu kita kena jaga solat kita tu elok. Macam mana kita layan solat kita, buat solat kita, macam tu lah sebenarnya kehidupan kita. Kalau kita banyak melilau, dalam semayang mata kita melilau. Kat luar pun mata kita melilau juga, jangan risau. Macam tu lah keadaannya. Okay, cukup. Yang ketiga, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Khafdul sauti, merendahkan suara. Adamul iltifati. Apa maksud iltifat? Dengan maksud ketiadaan iltifat. Menangguh-nangguh atau buang masa. Kan? Teruskan lah. Macam biasalah. Macam biasa. Buat macam masa. Kelajuan yang biasa kita. Bukan ikut orang. Kelajuan yang kita yang biasa. Ada orang ada semayang lambat. Ada orang sebab laju. Ada orang semayang sederhana. Ikut masing-masing. Adapun tertib itu, apa maksud tertib? Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Yang yang cepat dapat. Siapa yang tak dapat, duduklah tempatnya sama. Okey. Lepas tu dia kata, wadih jelaskan, apa istadallah mengambil dalil. Ba'du sebahagian al-ulama akan ulama min qauli sallallahu alaihi wasallam wa ma fatakum faqtuluhu. Ni susah sikit. Sebab ada pendapat ulama. Dia kata apa? Man adarokal imam. Siapa yang hendakkan imam. Rakian ataupun dia siapa yang mendapati al-imanu akan imam rakian sedang duduk, sedang sujud, sedang rakian sedang rukuk. Lam tuh sabu, tidak dikira lahu baginya. Tuh sabu dikira lahu baginya tilka itu al-rakaati rakaat li'anna kerana qad fatahu telah luput al-qiyamu mendirikan ataupun melaksanakan wal qiraatu dan membaca al-Quran bersama-sama. Okey. Itu yang seterusnya. Yang terakhir disebut wadih jelaskan. Apa istadallah mengambil dalil Asy-Syafi'i ke Imam Syafi'i. Jelaskan macam mana Imam Syafi'i ambil dalil. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atimmu. Macam mana Imam Syafi'i ataupun imam-imam dalam mazhab Syafi'i dia istinbat hukum berdasarkan hadis yang sama tapi pada keratan ni. Dia kata fa'atimmu. Okey, dia kata jawapan pertama ialah yaqdi. Fa'atimmu iaitu yaqdi. Apa maksud yaqdi? Menunaikan. Bimisli seumpama. Allazi yang fatahu dia luput. Min dari qiraatun suratin bacaan surah ma'a berserta al-Fatihah Fatihah fil bara'iyah pada bara'ih. Bara'ih ni maksud apa? Maksudnya dalam apa nama? Fi rubaiyah misal suratin ma'al Fatihah membaca surah Al-Fatihah ma'al Fatihah bersama dengan Fatihah fi rubaiyah pada solatnya ada 4 rakaat. Fi rubaiyah pada solatnya ada 4 rakaat. Okey. Lepas tu dia kata maksudnya apa? Tunaikan seumpama apa yang telah luput daripada bacaan surah bersama dengan Al-Fatihah pada solatnya 4 rakaat. Yang kedua, lam tidak yustahabbu sunat i'adatun ulang al-jahri pada solat yang jelas yang kuat, pada solat yang suara kuat pada rakaataini 2 rakaat al-akhirina yang lain. Tak termasuk. Tak termasuk. Itu sikit lah.
Dia kata ni Imam yang kata Imam Syafi'i kata apa? Fa'atimu tu dengan masuk dua ni, dua perkara ini. Okey. Selesai. Ini antum bacalah sendiri InsyaAllah. InsyaAllah antum boleh baca sendiri. Okey. Rasa cukup sampai situ. Sebelum tu kita ambil kedatangan dulu ya. Okey, boleh buka kamera.